Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh sah kepimpinan Surau An-Nur, Murusi dan Imam dan bila nak suruh ajutan kuasanya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat kita mendirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya seperti biasa kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberikan kefahaman kepada kita. Itu yang paling penting, kerana dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, sebab itu berdoa bila nak belajar ni kita baca doa qala rabbi shrah li sadri, lapangkan dada. Kalau lapang dada, insya-Allah masuk dia ilmu tuan-tuan. Kalau dada dia tak lapang, dada dia sempit, payah nak terima. Sebab itu berdoa bagi Allah beri kita faham. Allahumma faqihhu fid din, bagi faham agama. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar kita dapat amalkan. Dah dapat amalkan, barulah kita menyampaikan. Maksudnya buat dulu baru ajak orang. Kalau kita tak buat, kita ajak orang, orang cakap apa? Jomlah solat jemaah, jomlah. Dia tak solat jemaah, tak jadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, tiga itu perkara yang penting. Kita belajar, kita amalkan, dan kita menyampaikan. Baik, kita terus tuan-tuan menyambung pengajian kitab kita. Kita masih lagi tuan-tuan di dalam seruan Allah Ta'ala tentang tunaikan janji. Janji yang dimaksudkan di sini adalah iaitu taat, laksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Itu janji tu. Baik, berkata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin. Kata pengarang kitab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tidaklah suatu kaum menyalahi janjinya kecuali Allah Ta'ala akan menampakkan mereka para musuh. Maksud apa tuan-tuan? Orang yang lawan Allah ni, maksudnya dia berperang dengan Allah lah. Macam orang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba. Wa dharu ma maknanya tinggalkan, ma baqiya minar riba, apa yang baki lebih daripada riba tu. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Jika kamu tak buat, fa'zanu biharbin minallah, maknanya Allah Ta'ala isytihar perang. Perang tuan-tuan, maksudnya sesiapa yang ingkar kepada Allah ni, dia ini adalah musuh Allah Ta'ala, adu Allah. Biasa kita sebut adu Allah, musuh Allah ni orang kafir. Tetapi kalau orang Islam itu sendiri ingkar kepada Allah, bermaksud tuan-tuan dia nak melawan Allah SWT.
Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada golongan yang tak nak bayar zakat. Tak nak bayar zakat. Maka tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Abu Bakar tak biarkan. Kenapa? Kalau dibiarkan, dia hasut orang lain. Habis pakat tak nak bayar zakat belaka. Maka seperti mana ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, maka dipegang oleh Khalifah Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin. Siapa saja yang menentang, mereka akan perang. Perang tu maksudnya apa? Mungkin dalam Islam ni dia perlu kepada dakwah dulu. Nak berdakwah, tengok dulu orangnya. Kalau contohlah Zionis sana, kita kata cuba dulu berdakwah dulu, cuba bincang dulu, gencatan senjata dulu. Nah, dalam duk bincang tu dah berpuluh-puluh tahun dah, berapa ribu dah mati, berapa ribu dah. Ini yang sekarang, yang dulu sebelum-sebelum ni nah, berapa puluhan tahun dah kot ingatnya, kiranya Palestin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi siapa yang menyalahi janji ni, maksudnya dia ini musuh Allah SWT. Baik, maklumat yang terdapat dalam seruan ini ialah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Apa dia perjanjian itu? Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Maksudnya tuan-tuan, kita kena pegang pada janji apa yang Allah Ta'ala halalkan daripada binatang-binatang, kecuali binatang yang yutla alaikum, dibacakan tentang haramnya binatang tersebut. Maknanya mana Allah Ta'ala halalkan, kita makan. Yang mana Allah Ta'ala haramkan, jangan makan. Kita tengok orang kafir, apa dia tak makan? Ulat dia makan, katak dia makan, buaya dia makan. Tuan-tuan mungkin nak belajar mazhab yang lebih luas lagi, mazhab lain, dia makan tu buaya panggang. Mana Afrika ke mana, wallah alam, saya pun tak tahu tuan-tuan. 3 mazhab lagi, cukuplah kita satu mazhab ni. Kalau nak belajar lagi mazhab yang lain, silakanlah. Kalau Ustaz, saya taklid boleh Ustaz? Saya nak makan buaya panggang. Sebelum kau makan buaya, buaya telan kau dulu. Jadi kita orang Melayu Malaysia ni makanlah apa yang kita makan, tuan-tuan. Ni ada dia pergi melancong mana dah, tempat tu makan ulat, dia pun makan ulat. Melayu, Islam, Muslim, Muslimah, apa nak jadi? Macam hidup macam tak ada agama. Nak pergi negara, kita pergi melancong, pergilah. Nak pergi Thailand ke, pergi mana, Vietnam ke, pergi. Bila bab makanan, cari yang halal. Jangan semua benda kau telan. Yang jijik tuan-tuan tak boleh. Islam, makanan yang jijik jangan dimakan. Apa namalah, ulat lah, itu macam-macam tuan-tuan, binatang. Kerana kita dah sebut banyak kali sebelum-sebelum ni tuan-tuan, makanan yang halal lebih banyak berbanding dengan yang haram. Tuan-tuan masuk pasar raya, banyak yang halal ke banyak yang haram? Pergi bahagian arak, memanglah haram. Bahagian daging khinzir, daging apa lagi tak tahulah, banyak yang halal. Kadang-kadang kita beli biskut lah, apa ke benda, kita tengok dia punya plastik tu, mencari halal dia, cari atas bawah depan. Dalam tak nampak halal ke, telan. Tak boleh tuan, cari dulu. Pastikan apa yang kita makan itu, yang kita telan dah masuk, jadi daging darah kita ni, biarlah yang halal. Sebab itu kalau orang pergi melancong ni susah sikit lah. Kalau ke tempat tu ramai orang non-Muslim di sana. Baik, halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu.
Ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan ihram. Makanan tu, binatang tu halal, tapi oleh kerana dia dalam ihram, maka dia tidak dihalalkan. Dia kena selesai dulu ihram dan sebagainya, barulah dia boleh makan makanan tersebut. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Ini sifat Allah, iradah. Ada ustaz mengajar sifat 20 kan. Qudrah, iradah. Iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak. Tak ada, kalaulah Tuhan tu, Allah Taala tu esa, qul huwallahu ahad. Kalaulah ada yang disekutukan, maka kalau ada dua, tuan-tuan, kita kata dua Tuhan lah, contoh, jadi payah. Maksudnya dari segi kehendak dia nak menurun hujan, dia tak nak turun hujan yang seorang lagi ni nak. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada kehendak. Innallaha yahkumu ma yurid. Jadi Allah menetapkan hukum mengikut kehendak Allah. Lepas itu kita hidup, tuan-tuan, kita kena ikut kehendak Allah SWT. Kerana ini bumi Allah SWT. Udara yang kita hirup ni udara Allah SWT. Semuanya milik Allah SWT. Tidak ada yang milik kita, tuan-tuan. Jadi Allah ada kehendak, dia menetapkan hukum mengikut kehendak Allah SWT. Baik, ayat di atas menunjukkan Allah Ta'ala mengurniakan dan memberikan anugerahnya kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita mengenai perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, Nabi SAW menjelaskan itu dalam Al-Quran. Allah Ta'ala halal, ada yang perkara yang Allah halalkan, ada yang perkara yang Allah haramkan. Firman Allah SWT yang bermaksud, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummiyyi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi. Jadi dalam hidup kita, tuan-tuan, kita mengikut ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang ummi, tak boleh menulis dan tak boleh membaca. Kalau kita tak boleh menulis, tak boleh membaca, buta huruf, jangan pula kita kata jadi Nabi ni tak reti baca, tak reti menulis, ni buta. Jangan, tuan-tuan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalan dia lain, fahaman dia lain. Tujuannya adalah, hikmahnya adalah supaya orang kafir, Yahudi, Nasrani tidak mengatakan dia tulis sendiri. Kalau tuan-tuan bawa satu ajaran, tuan-tuan kata, tuan-tuan ajaran sesat lah, dengan aku Nabi ke, dia ajaran apa tak tahulah, orang boleh kata ni ngarang sendiri ni. Dia baca, dia tulis, baca, dia tulis, dia print. Jadi Nabi SAW, kalau dia boleh menulis dan membaca, nescaya orang akan kata ini dia karang sendiri. Quran dia karang sendiri, sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT. Am anzalna alaihim sultana, am anzalna, kami turunkan sultana, fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Jadi kebenaran itulah yang melawan, menolak kebatilan-kebatilan, menolak apa yang mereka sekutukan, apa yang mereka sembah ataupun mereka sekutukan dengan Allah SWT, menyekutukan Allah SWT. Jadi Al-Quran itu yang akan melawan, yang mengatakan yang ni hak, yang ni yang batil. Baik, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan Injil. Yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Nabi SAW tentang diri dia ni, sifat-sifat dia, kenabian. Kerana ada Yahudi ke Nasrani, dia tahu. Dia kata, contohlah ketika mana Nabi SAW mengikut bapa saudara dia pergi
pergi berdagang, pergi meniaga kan. Jadi jumpa di Yahudi Nasrani ni, maka ditanya, siapa ni budak ni, siapa? Kata anak saya. Orang Arab anak buah dia panggil anak dia ibni, padahal dia kata tak. Kata Yahudi, ayah dia dah wafat dah. Nabi ni dia anak yatim. Betul lah, kerana ayah Nabi sallam Abdullah radhiyallahu anhu dah wafat. Jadi dia kata ini anak, sebenarnya anak saudara. Jadi maktub tertulis dalam kitab Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Nabi SAW. Tapi jahatnya Yahudi Nasrani, dia menyembunyikan. Dia sembunyikan. Yaktumuna ma anzalallah. Mereka diam, mereka sembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Nabi SAW ni, yang sifat dia tertulis dalam kitab Taurat dan Injil ni, apa yang Nabi SAW perintahkan, iaitulah ya'muruhum bil ma'ruf. Itu Nabi SAW, dia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik. Ma'ruf tu perkara yang baik. Maknanya sifat Nabi SAW, dia akan buat perkara yang baik. Ketika mana Nabi SAW ketakutan, dia kena peluk dengan Jibril alaihissalam di gua Hira Tathur, gua Hira. Jadi dia balik rumah menggigil-gigil. Zammiluni. Jadi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kamu tak perlu takut, kamu orang baik. Kamu buat baik dengan orang, kamu suruh orang buat baik, perangai eloklah. Apa yang kamu buat tu semua perintah Allah SWT, tak perlu takut. Nabi tuan-tuan ketakutan, maka ditenangkan oleh isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW disuruh buat yang baik je. Kerana Nabi SAW ini kekasih Allah, pesuruh Allah, Rasulullah SAW, dia akan suruh perkara yang baik. Ya'muruhum bil ma'ruf. Dan Nabi SAW wa yanhahum 'anil munkar, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka perkara yang baik, dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Maknanya yang halal dengan yang haram. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkan yang haram. Yang mana Allah Ta'ala haramkan, kita kena jauhi, kita kena tinggalkan. Tak boleh tuan-tuan kita dengan yang haram ni kita jap buat, kejap tinggal, jap buat, jap tinggal. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu orang yang nak berhijrah, hijrah betul-betul. Kita tengoklah balik-balik contoh artis, balik-balik contoh artis tuan-tuan. Sakit hati artis tuan-tuan. Ada artis kat sini? Tak ada kan? Ataupun inilah viral tak kisahlah, apa pun dia punya glamour. Artis ni tuan-tuan bukan semuanya tahan lama. Ada yang hilang dari radar. Tak ada dah. Dulu bukan main top, sekarang main yang muda-muda ramai, dah tak tahu ke mana dah, berarti hilang dari radar. Jadi kalau nak berhijrah tuan-tuan tengok, kalau seseorang tu dia berhijrah, betul-betul berhijrah, dia akan tinggalkan sama sekali apa yang dia lakukan sebelum tu. Kalau seorang perempuan muslimah, dia hijrah, dia pakai tudung, dia pakai niqab, nampak mata je, dia tinggal terus, tak menyanyi, dia tak berlakon, tak apa dah, selamat dia insya-Allah dengan izin Allah lah. Allah Ta'ala yang lindungi pelihara dia. Tapi kalau dia masih lagi, orang panggil pergi, berlakon sikit, menyanyi sikit, ni sikit, lalas sekali tentang nak ke laut juga jadinya. Tak kisahlah dia balik haji ke, dia balik umrah ke, umrah 10 kali ke, lama-lama dia tak boleh, dia kena tinggalkan. Hijrah
Tak boleh dia masih lagi di tak apalah, jaga silaturahim, tak apalah. Jaga silaturahim last sekali dengan kaum-kaum sekali. Dah buat balik perkara-perkara yang dulu kamu tinggal. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang haram ni dia jelas, al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kalau kita nak bincang perkara syubhah ni jauh lebih dalam lagi lah. Syubhah tuan-tuan, orang yang wara', dia ada wara', ada apa lagi tuan-tuan, wara', ahli ma'rifat, ahli tarikat, ahli apa lagi, macam-macam lagi tuan-tuan. Tak payahlah nak fikir sampai nak naik tinggi-tinggi sangat, duduk tahap biasa-biasa je tuan-tuan. Jaga semayang, jaga perkara yang haram, maknanya perbanyakkan amal-amal soleh dan sebagainya. Tak payah nak jadi tok wali, tak payah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kata apa, kalau kita ni terlalu kata apa, kita ni ilmu kita ni tak berapa dalam mana. Jadi kita takut tuan-tuan, kalau kita terlalu nak mencari begitu dalam, maknanya kita tak mampu dan bukan level kita. Kita pun nak pergi level tu. Takut-takut dia naik kejap je, nak warak kejap je, lepas tu jatuh balik. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, memang kita kena menambah baik ilmu kita, ibadah kita dan sebagainya, tak nafikan. Tapi tuan-tuan, jangan kita terlalu, kita kata apa bahasa tuan-tuan, naik syekh sangatlah, biasa-biasa je. Naik bertahap. Kerana kita level kita ni bertahap, dia bukan naik atas terus. Baik, jadi Nabi SAW yang ummi ni disuruh apa? Suruh buat amal soleh yang ma'ruf dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik. Makanan yang baik ni tuan-tuan, dia thayyibat. Makanan yang baik tu dia halal. Makanan yang baik. Sebab itu tak ada makanan-makanan yang, sebab itu kita tak boleh campur-campur tuan-tuan. Minuman, kalau tak ada apa-apa efek, tak ada apa-apa kesan, tu tak apalah. Jangan duk beli Coca-Cola, pergi bubuh Panadol, pergi bubuh apa nama, ubat batuk, sapu dekat rokok, bagi kering, hisap. Ni pelik-pelik belaka ni kan. Rokok tu satu hal lah. Maknanya tuan-tuan, makanan-makanan tak boleh kita campur-campur sehingga memudaratkan kita. Mana makan makanan yang baik. Kemudian yang kita nak jaga apa, pantang dan sebagainya, itu kita punya masalah. Tak nak makan kambing ke, malam tak makan nasi ke, tak minum kopi ke, itu tak. Yang penting tuan-tuan, yang Allah Ta'ala nak apa? Allah halalkan segala makanan yang thayyibat, yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dia juga menghapus baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Khaba'is, apa saja tuan-tuan yang buruk. Khaba'is, kita mudah kita faham, jijik lah, makanan yang jijik. Yang haram tu jelas lah, darah khinzir, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi billahi bihi wal munkhadiqatu wal mawqut. Tu panjang lah. Dan juga tuan-tuan, pergi jauh sikit lagi, ada makanan yang halal tapi sumber duit kita haram, maka ia juga menjadi haram. Sumber duit kita haram, tak halal, kita menipu dalam jual beli, dalam berniaga. Jadi kita beli makanan, beras, nasi, ikan, daging dan sebagainya, maka apa yang kita makan itu ia menjadi haram. Sebab apa? Sumber duit kita itu duit yang haram. Kemudian dia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dan wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan dengan Allah juga tuan-tuan menghilangkan beban-beban
dan juga belenggu-belenggu. Sebab itu kalau kita sebut tentang syariat Allah SWT, syariat kepada umat Nabi SAW ni banyak yang telah longgar, yang telah diringankan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah aku tidak menyusahkan umatku. Nabi tak nak menyusahkan kita. Kalau kita semua ni kena ibadah macam Nabi SAW, ustaz pun tak larat nak ikut, ceramah je pandai dia. Nah, kalau Nabi tak apalah solat apa tuan-tuan, solat yang dituntut duha kan ada sunat muakkad, sunat muakkad kan, sunat kita ni sunat lah, apa benda lagi sunat tak ada dosanya. Ini Nabi SAW ni ada ibadah dia buat tak tinggal. Ustaz yang berceramah tak pernah buat pun yang Nabi SAW buat, contohlah. Sebab apa ustaz? Sunat. Dia pandai jawab, dia sunat je dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beban belenggu tu Allah Ta'ala hapuskan. Wa yadh'an israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Kemudian falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu, maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu, kita tuan-tuan beriman dengan Islam, wa 'azzaruhu, kita memuliakan Nabi SAW. Kalau kita tak muliakan Nabi SAW, kita nak muliakan siapa lagi? Itu kalau ada orang sepanjang tahun dia duduk sambut Maulid Rasul je, majlis selawat, baguslah. Cuma tuan-tuan kadang-kala majlis tu bagus, namanya selawat, tapi macam-macam acara ada kat situ kan. Acara lawak ada, acara berpantun ada, acara macam-macam lah tuan-tuan. Tak tahulah di negara kita ni, Malaysia ni alhamdulillah lah beradab sikit lah. Luar-luar negara tak tahulah. Dicemari, dikotori dengan perkara-perkara yang kita kata adab tu satu hal, adab tu mungkin tak jatuh kepada haram, tapi adab, kalau beradab insya-Allah akan menjauhi perkara-perkara yang kita kata perkara yang tidak baik ataupun jatuh kepada haram. Adab tu. Jadi memuliakan Nabi SAW tu mulia satu, maknanya yang dituntut, tapi jangan sampai tuan-tuan mengakukan perkara-perkara majlis tu menjadi selawat diselangi dengan perkara-perkara yang tak baik, tuan-tuan, perkara yang lara dan sebagainya. Wa 'azzaruhu wa nasaruhu, dan juga menolong Nabi SAW. Mula-mula wa 'azzaruhu, memuliakan, kemudian wa nasaruhu, kemudian menolong Nabi SAW. Wattaba'un nur alladhi, serta mengikut nur cahaya. Wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu, serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Nur itu tuan-tuan dimaksudkan Nabi SAW sendiri. Nur itu juga Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kamu daripada Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun, cahaya. Sebab itu tuan-tuan ada yang membahaskan, ada perselisihan tentang apa yang pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Apa dia? Dia mengatakan adalah nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan, mungkin ada orang yang dia kata kita terlalu taksub, kata cahaya-cahaya ni majusi, api. Dia tak faham. Maksudnya cahaya ni banyaklah, maknanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Cahaya itu juga maknanya al-ilmu nur ilmu juga, nur cahaya juga. Jadi ada yang mengatakan sampai kepada tahap nur cahaya-cahaya ni api majusi. Kalau ada yang mengatakan sampai demikianlah. Kita faham bahawa kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kita kata Nabi SAW itu cahaya, nur, cahaya. Soal
apa yang diciptakan yang pertama kali, adakah cahaya, adakah roh Nabi SAW dan sebagainya, tak perlu kita bahas panjang-panjang lah. Cuma kita kata nur itu juga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzila ma'ahu, yang diturunkan kepadanya Al-Quran, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Al-A'raf ayat 157. Baik, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tersebut? Setiap individu wajib mencari halal, fardu ain. Jadi kata pengarang tuan-tuan, kenapa Nabi SAW menjelaskan tentang pengharaman, penghalalan, haram dan halal? Sebab apa? Sebab setiap orang wajib mencari yang halal. Mencari yang halal itu adalah wajib. Kalau seorang suami, seorang ayah, wajib dia mencari yang halal. Jangan kita kata haram pun haram lah, sebab apa syabalah, janji bini aku tak bising. Kalau tak dia bising, duit tak cukup, ini tak cukup, tambahlah kerja itu sebagainya. Halal haram pun haram, jangan tuan-tuan. Kerana mencari yang halal itu adalah fardu ain, wajib. Dan daging yang terbentuk daripada makanan haram menjadikan seseorang itu berhak mendiami neraka. Maknanya ni kita maklumlah, maknanya kita makan yang haram, tumbuh daging kita, darah kita daripada yang haram, maka fannaru aula bih, api neraka itu lebih aula. Maknanya bahan bakaran api neraka tubuh kita ni. Kenapa? Makan yang haram. Apatah lagi tentang kalau kita sedar, kita tahu bahawa itu betul-betul haram. Kalau kita tak tahu, macam mana? Contoh kita makan gaji, kita ada syarikat besar, syarikat apa tak tahulah, dia pun ada labur, tak tahulah apa benda, perniagaan yang haram juga dan sebagainya, bercampur-campur. Kita tak pernah siasat, kita pun tak tahu. Takut-takut siasat-siasat lah haram, dah kena berhenti kerja lah. Contohlah kan. Jadi tuan-tuan, kalau ilmu fiqah tu tak perlulah kita sampai mencari, tak perlu siasat-siasat, tak perlu. Kita serap mana dia, melainkan jelas-jelas ada bukti, yang bukti semua haram ni, syarikat kamu kerja ni, lainlah. Kalau kita tak tahu, tak ada masalah. Kalau sebut jauh lagi tentang satu negara, macam-macam cukai ada. Itu biar Tok Mufti buat kerja lah, dia bagi fatwa dan sebagainya. Jadi daging tuan-tuan ataupun darah tu, tubuh badan kita ni, kalau tumbuh ni dengan makanan haram, maka api neraka itu lebih aula. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis bermaksud barang siapa yang menumbuhkan dagingnya dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak untuknya. Baik, antara binatang yang dihalalkan ialah unta, kambing. Binatang tersebut dikategorikan sebagai binatang ternakan. Ini kita maklumlah, makanan binatang yang halal, lembu, kambing, unta dan sebagainya. Kerana binatang ni dipanggil al-an'am, makna binatang ternakan. Kemudian dalil penghalalan arnab dibuat berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari yang menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah berupa daging arnab dan baginda sallallahu memakannya. Arnab maklumlah, cuma jarang-jaranglah kita makan arnab. Kita nampak di rumah orang bela arnab ada, tapi tak pernah tuan tu kata hari ni saya sembelih arnab, ada? Tak ada kan? Arnab tu halal untuk dimakan, kan? Cuma arnab ni dia jadi binatang pelihara, orang pelihara, bulu cantik dan sebagainya. Jarang ada restoran daging arnab, ada, mungkin nak cari payah lah, kan? Jadi arnab ni halal tuan-tuan untuk dimakan. Baik, binatang yang diharamkan iaitu binatang buas yang mempunyai taring dan mengancam binatang lain seperti singa, harimau, serigala, beruang dan gajah, haram dimakan. Ini kita maklumlah tuan-tuan, binatang-binatang dalam hutan
dalam hutan lah. Dia pun buas. Tak, dan kita tangkap dia tangkap kita dulu tuan-tuan. Melainkan dekat Dubai sana lah. Dubai tuan-tuan, dia beli rimau lah. Dia bela tuan-tuan. Nah, kalau saya pergi Dubai tuan-tuan, pergi rumah orang tu ada rimau, kalau dia kata harimau ni jinak, saya lari awal tuan-tuan. Nah, engkau cakap jinak, entah dia telan aku nanti. Biar dia telan kau, tak apa, yang telan aku. Jadi tuan-tuan, binatang buas haram. Maknanya sebab apa? Dia ada taring dan dia mengancam, tak boleh makan. Haram. Serigala, beruang, gajah, begitu juga monyet. Monyet tuan-tuan juga diharamkan. Anjing, khinzir dan harimau bintang, perkara tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik. Sikit, dan di samping itu, kucing dan zirafah haram dimakan. Kucing, ada orang makan kucing. Orang apa tu makan kucing? Bangsa apa? Vietnam. Kucing panggang tuan-tuan. Dan Islam juga tuan-tuan, makanan yang halal tu, binatang tu sembelih dulu, bagi mati betul-betul dulu. Melainkan ikan keli tu lain lah. Nah, tuan-tuan tengok orang kafir dia makan macam mana? Dia bubur sotong tu tengah hidup lagi. Nah, ataupun udang tu dia ambil sos apa benda tak tahu, dia bubur, meloncat-loncat udang tu, tengah-tengah bergerak tu dikunyah tuan-tuan. Tengok, beruntunglah kita jadi orang Islam tuan-tuan. Kalau tak tuan-tuan, semua kita telan kan? Jadi kucing haram, zirafah haram. Burung yang mempunyai kuku cakar yang kuat seperti Raja Wali, Helang dan Garuda haram dimakan. Jangan sebarang burung tuan-tuan. Jumpa burung apa? Burung helang. Burung takkan tak dimakan. Makan. Haram. Sebab dia ini burung yang menyerang. Burung gagak. Burung gagak. Oh, tak makan lah. Tak halal kan? Burung gagak halal tak tuan? Tak halal. Dia tembak dah. Pembandaran ke apa benda ke dia tembak. Dekat-dekat maghrib dia tembak. Pumpang tembak. Kita nak sembahyang maghrib dia duduk menembak. Tak apalah tuan-tuan. Sebab burung gagak tu dia makan, dia juga pemangsa, dia pun makan daging macam tu juga. Ada tikus mati dia pergi makan. Jadi burung-burung ni helang, jawali, garuda haram dimakan. Kemudian binatang yang membahayakan manusia seperti ular, kalajengking, burung gagak, sejenis burung Raja Wali dan tikus haram dimakan. Burung ring nasar, itu burung yang berwarna putih, terbang perlahan-lahan dan pemakan bangkai. Burung hantu dan merak diharamkan. Selain itu burung yang dilarang dibunuh seperti burung camar haram dimakan. Kita berluan pada azan insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir tuan-tuan, beberapa minit insya-Allah. Baik, kata pengarang kitab, selain itu burung yang dilarang dibunuh seperti burung camar haram dimakan, serangga seperti semut, kumbang, lalat dan sebagainya haram dimakan. Wallahu alam. Jadi itulah tuan-tuan penama disebut oleh pengarang binatang-binatang yang haram kita makan. Maknanya tuan-tuan boleh tengoklah tuan-tuan bagaimana orang kafir yang tidak ada agama, maknanya bukan beragama Islam, bagaimana Allah Ta'ala ni memuliakan kita tidak makan melainkan binatang-binatang yang disembelih, binatang-binatang yang tidak ada kuku, tidak ada taring. Semua itu tuan-tuan ada kebaikan, semua itu ada hikmah belaka. Sebab itu kita kena banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok orang bukan Islam, dia sembah dia punya tok syekh dia tuan-tuan sampai cium kaki. Cium kaki, kemudian nak salam tok syekh dia kena salam kaut. Tok syekh dia pun japi kepala sikit.
Ataupun dia tepuk, seorang datang dia tepuk kepala, seorang datang tepuk perut, dia berubat lah kata. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala muliakan kita dengan Islam. Sebab itu sahabat Nabi SAW mereka memuji Allah SWT, kerana bila mana mereka teringat di zaman mereka sebelum memeluk agama Islam, apa yang mereka tak sembah, apa yang mereka tak makan, maka mereka bersyukur. Mereka kata mereka dimuliakan dengan Islam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu kuliah maghrib kita pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kekurangan kejahilan dari saya mohon ampun pada Allah Taala. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir. Terima kasih diucapkan kepada seluruh sah kepimpinan surah An-Nur. InsyaAllah panjang umur berrezeki, diizinkan oleh Allah Taala kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Allah a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.